kemurkaan Allah. Itu sifat mazmumah. Sifat yang haram ada dalam hati, wajib buang. Bahkan wajib kita merasakan sentiasa, wajib kita sentiasa merasakan yang amalan kita belum sempurna, hati kita belum bersih, amalan kita tidak pasti lagi diterima oleh Allah. Kita merasakan yang diri kita belum aman dan selamat daripada kemurkaan Allah, azab Allah. Ini sifat mahmudah. Itu sifat mahmudah. Tapi kalau kita merasa aman, aman ni mana selamat? Kita merasa selamat dah. Aku ni selamat dah daripada kemurkaan Allah. Sebab apa? Aku dah rajin solat 5 waktu berjamaah. Aku dah rajin puasa, aku dah rajin qiyamul lail, aku dah tutup aurat. Maknanya aku ni takkan dimurkai oleh Allah. Ini sifat mazmumah, sifat yang haram ada dalam hati, wajib buang. Jadi kalau kita tak tahu al-aman ni, macam mana kita nak cari dalam hati kita? Kalau kita tak tahu al-aman tu penyakit hati yang haram, macam mana kita nak cari dalam hati kita? Kalau doktor dia tak tahu simptom-simptom sakit gout contohnya, macam mana dia nak cari? Orang datang klinik, dia tanya, pakcik sakit apa? Dia tanya pakcik tu. Pakcik tu lagi lah tak tahu, pakcik bukan doktor. Lepas tu pakcik tu kata doktor carilah. Doktor pun cari tak jumpa. Doktor pun tak kenal petanda-petanda simptom-simptom penyakit. Begitulah ibaratnya. Kalau kita tak kenal penyakit-penyakit hati, macam mana kita nak cari dalam hati kita? Itu yang kita berasa baik tu. Itu yang kita berasa kita dah baik, kita lah yang soleh, kita yang solehah, kita lah yang bertakwa, kita lah orang yang banyak ibadat, kita lah yang tak ada dosa. Sebab tak jumpa cari. Nak jumpa macam mana kita pun tak kenal. Boleh tak kita nak cari orang yang kita tak kenal? Boleh tak jumpa cari orang yang kita tak kenal? Kalau orang kenal, insya-Allah boleh cari. Ni masalahnya orang pun kita tak kenal. Macam mana kita nak cari? Macam mana kita nak cari penyakit hati kalau penyakit hati pun kita tak kenal? Sebab tu wajib mengenal penyakit hati tadi. Bukan untuk dipakai, tapi untuk dibuang. Wajib kenal penyakit yang haram ada dalam hati, ataupun wajib kenal penyakit hati supaya kita dapat cari dan boleh buang. Contoh macam tadi, al-aman tadi. Ramai di kalangan kita yang tak tahu al-aman tu penyakit, sedangkan ada dalam diri kita. Kita berasa selamat hari ni berasa tak ada buat dosa hari ni. Aku ni kalau mati insya-Allah husnul khatimah ni, amal mesti Allah terima ni. Sebab tentang dah semayang, tentang dah ngaji, tentang dah puasa, kita rasa aman daripada kemurkaan Allah. Sedangkan diri kita, dalam hati kita masih lagi banyak membuat benda yang dibenci oleh Allah. Amalan kita masih bercampur-campur. Betul tak? Amalan kita masih bercampur-campur. Yang haram pun kita buat, yang wajib pun kita buat, yang sunat pun kita buat, campur lagi. Jadi macam mana kita nak kata kita dah aman selamat daripada kemurkaan Allah, sedangkan Allah suruh membuat segala yang disuruh dan meninggalkan segala yang dilarang. Kita baru buat separuh pun tak sampai. Meninggalkan yang dilarang oleh Allah pun bukan semua. Banyak lagi yang Allah haramkan yang kita tak tinggal. Dah macam mana kita nak berasa kita ni selamat daripada kemurkaan Allah? Sebab tu kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, di antara penyakit hati yang wajib kita buang al-aman. Penyakit berasa aman daripada kemurkaan Allah. Bahkan kita wajiblah bagi diri kita selalu merasakan, aku ni belum selamat lagi, amalan aku tak baik lagi, hati aku tak bersih lagi. Tu yang sepatutnya. Jadi kenapa wajib membuang penyakit hati, memelihara hati? Ada 5 perkara. Yang kelimanya, bahawasanya jantung itu tempat ilham daripada malaikat dan tempat was-was bagi syaitan. Dan lagi jantung itu tempat berperang akal dan hawa nafsu. Jadi
Kalau ditanya kenapa wajib menjaga hati daripada penyakit yang haram, kenapa wajib membersihkan hati daripada najis, wajib membersihkan hati daripada najis batin. Itulah dia sifat-sifat yang haram itulah: hasad, dengki, ujub, riya, takabbur, sum'ah, hubbud dunya, hubbur riyasa, hubbul mal, macam-macam lagi itu. Kenapa wajib? Kerana hati ini merupakan bekas untuk disimpan ilmu dan ilham daripada malaikat. Jadi ilmu ni, kata ulama, nur, cahaya yang sangat suci, cahaya petunjuk daripada Allah yang sangat suci, yang sangat hebat, yang sangat bersih, yang mana dia sangat cemburu dengan najis. Dia cemburu dengan najis. Ilmu ni, nasihat-nasihat agama, ayat Quran, hadis Nabi, perkataan-perkataan orang soleh, alim ulama ni hidayah, petunjuk daripada Allah. Dia merupakan nur, cahaya daripada Allah yang sangat suci, yang sangat bersih, dan sangat sensitif dengan najis. Sebab tu bila hati kita ada najis, benda-benda baik yang masuk tadi dia tak akan tinggal lama, dia akan hilang, dia lenyap. Dia tak akan duduk di dalam hati yang ada najis. Sebab hati kita ni ibaratnya macam bekas nak disimpankan ilmu. Sebab tu kita mengaji banyak benda dah, banyak mengaji dah, dengar ayat Quran macam-macam dah, dengar hadis macam-macam dah, nasihat orang soleh macam-macam dah, kitab tasawuf macam-macam dah kita ngaji. Tapi kenapa tak ada perubahan pada diri kita? Kata ulama, di antara sebabnya ilmu yang masuk dalam hati tadi hilang. Dia tak duduk menetap dalam hati yang kotor. Dengar hadis Nabi, mengumpat berdosa gini, dosa gitu, dosa tu dosa. Tahu dah kalau buat ujian mesti dapat 100% kita boleh jawab. Fahamlah. Tapi kenapa kita masih lagi mengumpat, masih lagi bersangka jahat, masih lagi berdendam, masih lagi pendendam, masih lagi pendengki? Kenapa tu? Sedangkan macam-macam ayat Quran tentang dendam, hadis Nabi tentang dendam, tentang dengki, kita tahu, kita dengar. Tapi kenapa tak ada kesan? Maka kata ulama, di antara sebabnya kita tak dapat mengambil faedah daripada ilmu yang datang tadi, kerana ilmu-ilmu hidayah yang masuk dalam hati kita tu hilang. Kenapa hilang? Cemburu dengan kekotoran yang ada di dalam hati. Sebab tu hati ni kena bersih, sentiasa bersih. Kena pastikan hati kita sentiasa bersih. Jangan ada satu pun sifat yang dibenci oleh Allah. Hasad, dengki, ujub, riya, takabur, dendam dan sebagainya. Kena cari dah tu, kena cari. Sebab tu kena kenal penyakit-penyakit hati tadi apa, supaya kita boleh cari dalam hati aku ni ada apa lagi. Apa lagi ni? Hubbud dunya, cintakan dunia. Apa yang dimaksudkan dengan cintakan dunia? Ramai di kalangan kita yang tak faham apa cinta dunia tu. Cinta kepada benda yang tak tolong ibadat. Hati kita kasih, hati kita seronok kepada benda yang tak tolong ibadat. Itu nama cinta dunia. Kalau cinta kepada benda yang tolong ibadat, itu nama akhirat. Kita seronok, suka, cinta, nakkan sesuatu, padahal sesuatu tu tak tolong ibadat pun, tak ada kepentingan dalam ibadat pun, tapi kita nak sangat benda tu, termimpi-mimpi, ternyiang-nyiang, sangat-sangat harap dapatlah benda ni, padahal benda ni yang kita harapkan tadi tak ada kena mengena dengan ibadat pun, tak tolong pun ibadat. Itu nama cinta dunia. Tapi kalau kita nak sesuatu yang tolong ibadat, tu bukan dunia, itu nama akhirat. Itu yang disuruh kenal tu. Kalau tak kenal macam mana? Jadi kenal. Itu yang pertama sebabnya, kerana hati kita ni tempat simpan hidayah ataupun ilham. Tempat simpan ilham. Ilham ni maknanya
bisikan daripada malaikat. Ilham. Malaikat tidak akan membisikkan, tidak akan membawa benda yang jahat-jahat, melainkan benda yang baik saja. Itu malaikat. Malaikat tidak membisikkan maksiat dalam hati. Tapi syaitan dua-dua dibisikkan dalam hati. Syaitan dua-dua dibisikkan dalam hati. Namanya was-was. Syaitan, bisikan syaitan dalam hati namanya panggilan dia. Gelaran dia lah. Gelaran panggilan bisikan syaitan dalam hati, panggilan dia apa? Nama dia was-was. Bisikan malaikat dalam hati namanya apa? Ilham. Tu masuk. Boleh faham tak? Jadi kalau kata ilham daripada malaikat lah tu. Dan tak ada dan tidak ada ilham ni melainkan yang baik. Tapi kalau kata was-was daripada syaitan. Dan bila kata daripada syaitan, dia ada dua. Kata Imam Ghazali ada dua. Ada kalanya ghalibnya syaitan ni membisikkan dalam hati, berkempen dalam hati kita, dia kempen, dia ajak buat benda maksiat. Itu ghalib, kebiasaan. Tapi kadang-kadang syaitan membisikkan benda baik, tapi bukan untuk kita jadi baik. Ada perangkap yang dipasang di situ. Diperangkap dia ajak buat benda baik, tapi kita tak perasan benda itu sebenarnya perangkap untuk diri kita. Contoh, dia mengajak kita rajin pergi solat tarawih. Bagus tak solat tarawih? Baguslah tarawih. Supaya kita meninggalkan belajar berdoa. Jadi kita galit dengan tarawih. Kita berasa baik dah sebab kita tarawih selalu dah 23 rakaat. Tapi kelas pengajian yang wajib kita tinggalkan. Dia mengajak kita buat benda sunat supaya memalingkan pandangan kita daripada amalan yang wajib. Faham tak? Jadi saya pun lekalah dengan amalan sunat saya, sampai saya terlupa ada kewajipan yang perlu saya buat yang lebih penting daripada tarawih lagi, iaitu menuntut fardu ain, ilmu fardu ain. Cuba kita tengok sekarang di mana-mana masjid, di mana-mana surau, ramai orang membuat amalan sunat. Tapi selain daripada bulan Ramadan, masjid kita lapang daripada kelas fardu ain. Betul tak? Itu situasi sesiapa pun tengok. Itu contoh perangkap dia. Jadi macam saya tadi, saya merasakan saya dah bagus sebab saya dah buat amalan sunat. Saya terlupa dosa saya meninggalkan belajar fardu ain. Ilmu fardu ain ni ilmu yang wajib dituntut. Kalau tinggal hukumnya haram. Benda wajib bila tak buat jadi haram. Benda wajib bila tak buat jadi haram. Kena ingat tu. Semayang zuhur wajib, kita tak solat, hukumnya haram. Puasa Ramadan wajib, kita tak puasa, hukumnya haram. Menuntut ilmu fardu ain, tauhid, fiqh, tasawuf, tajwid wajib, kita tak belajar, hukumnya haram. Tarawih kalau tak pergi haram tak? Tak haram tarawih, tak berdosa. Tapi tak hadir fardu ain, kelas-kelas fardu ain selepas maghrib tu, ghalibnya lepas maghrib lah, mana-mana masjid surau buat hukumnya haram. Tapi cuba kita tengok kedatangan orang yang solat tarawih dengan orang yang duduk majlis ilmu fardu ain, mana ramai? Ramai tarawih. Ini di antara tipu daya tadi. Kata Imam Ghazali, hati-hati dengan syaitan ni, sebab dia sangat bijak menipu. Dia sangat bijak menipu. Dia melekakan kita daripada satu jenis amal supaya kita tertinggal amalan yang lebih afdal daripada tu lagi. Dia ajak kita buat yang sunat-sunat supaya kita terlupa yang wajib. Dia ajak kita buat ibadat supaya kita terlupa daripada bertaubat daripada dosa-dosa kita. Kita banyak buat amalan sunat. Contoh, kita suka buat amalan sunat,
Tapi kita tak bertaubat pun kepada Allah daripada dosa yang kita buat. Sedangkan bertaubat itu hukumnya wajib. Jadi di antara yang sunat dengan yang wajib, mana yang terlebih dahulu? Yang wajib lah. Tapi oleh kerana saya tak tahu, saya tak perasan, saya sibukkan diri saya membuat yang sunat. Bangun berqiyamul lail, puasa Isnin Khamis, sedekah sunat sini, sedekah sunat gitu, sembahyang sunat begini, sembahyang sunat begitu, tanpa saya bertaubat kepada Allah daripada dosa yang saya buat. Tu perangkap dia, perangkap syaitan. Nampak tak tu betapa licik dia. Jadi macam mana kita kalau tak nak belajar, nak selamat daripada permainan syaitan ni? Daripada mana kita nak tahu permainan syaitan, tipu daya syaitan, perangkap syaitan? Macam mana kita nak tahu kalau kita tak nak mengaji? Kita sedang duduk dalam perangkapnya, kita tak perasan yang kita sedang duduk dalam perangkapnya. Tapi kita merasakan kita aman, damai dah, selamat dah, aku dah semayang, aku gaji semayang tarawih, aku banyak sedekah dah. Rupa-rupanya banyak benda wajib yang kita belum buat. Sebab itulah talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimatin. Menuntut ilmu tu fardu, wajib atas setiap laki-laki dan perempuan yang beragama Islam. Jadi mengajilah, baru kita boleh dah dapat kesan diri kita tu di mana. Dan lagi jantung itu tempat berperang di antara akal dan hawa nafsu. Ni jantung kita ni, hati kita ni medan peperangan, medan pertempuran di antara akal dan hawa nafsu. Dia berperang situ dalam hati kita sentiasa. Akal nak buat benda baik, akal nak ajak buat benda baik. Sebab akal ni dia dah dengar Quran, dia dah beriman, dia dah tahu benda ni kalau buat dapat pahala, buat benda ni buat dapat pahala, dia dah tahu. Jadi dia nak. Kemudian syaitan ni ataupun nafsu dia, tabiat dia mana? Tabiat nafsu ni memang nak lari daripada ibadat. Siapa-siapa pun, tak kira tok guru tak tok guru, ustaz tak ustaz, ustazah tak ustazah, mengaji tak mengaji, memang bila sebut nafsu, memang tabiatnya tak setuju dengan ibadat. Siapa-siapa pun nak lari. Kalau nak suruh ibadat memang nak lari. Tapi kalau buat benda sia-sia, maksiat, dia nak. Itu tabiat nafsu. Jadi dia akan berperang dua ni. Di mana? Di dalam hati kita akan berperang akal dan nafsu. Nafsu ajak benda jahat, akal nak buat benda baik. One by one, lawan. Tengok siapa cerdik, siapa kuat. Maka sayugira bahawa tiada dilalaikan daripadanya. Jangan kita leka, jangan kita lupa bahawasanya peperangan di antara akal dan nafsu ni sentiasa ada dalam hati kita. Sekarang sedang berlaku ni. Akal kata nak buat baik, nafsu kata tak payah. Akal kata mainlah dengar ngaji, nafsu kata lari lah, tak payah. Dia perang sentiasa. Akal kata jumlah semayang, nak semayang, nafsu kata tak payah semayang. Dah memang macam tu dah tabiat dia. Sebab itu kata ulama, akal nafsu dalam peperangan dengan akal tadi, dia ada tentera dia. Nafsu dia ada tentera, dia ada penolong. Dalam nak berperang dengan akal tadi tu, nafsu ni dia ada tentera, pembantu. Yang pertama, pembantu ni syaitan. Yang kedua, macam sekarang ni bulan puasa ni, selamatlah ni. Syaitan tu dipenjarakan daripada mengganggu umat Nabi Muhammad SAW nak ibadat. Yang kedua, pembantu nafsu ni sifat mazmumah, sifat-sifat yang dibenci oleh Allah yang ada dalam hati ni. Ini penolong nafsu, pembantu nafsu. Jadi maksudnya sekarang ni 3 lawan 1 lah. 3 lawan 1. Akal berperang dengan 3. Macam mana 1 lawan 3 ni? Akal nak perang dengan syaitan, akal nak perang dengan nafsu, akal nak berperang dengan sifat mazmumah. 3 lawan 1. Sebab tu selalu kalah kita. 3 lawan 1.
Akal nak semayang, 3 ni kacau. Nafsu dah memang tak nak semayang, setan tukang kipas, nantilah semayang, muda lagi. Nanti bawa pencen lah baru semayang, kata dia. Kemudian dalam hati ada sifat mazmumah pula. Contohnya panjang angan-angan, berasa lambat mati. Dah macam mana nak lawan dengan satu ni? Sebab tu kita selalu kalah, kerana akal kita tak ada tentera, akal kita tak ada pembantu dalam nak berperang dengan nafsu. Nafsu dia ada tentera dia. Nafsu, setan, sifat mazmumah. Kalau semata-mata waras saja, memang kalah lah kita. Kalau semata-mata waras, berakal ni makna waras. Kalau semata-mata waras, kalah kita. Berapa banyak orang bijak-bijak tak nak ikut agama, padahal dia bijak, betul? Padahal dia waras, bukan tak waras. Cerdik, tinggi pelajaran, tinggi pendidikannya, tinggi jawatannya, tapi tak nak ikut syarak. Kenapa? Akalnya dikalahkan oleh nafsu dan syaitan. Akalnya dikalahkan oleh nafsu dan syaitan. Bila kalah akal kita, maka menanglah nafsu, menanglah syaitan, maka akan hasillah maksiat. Sebab itu kita kata ulama, wajib kita mencari tentera ataupun pembantu bagi akal kita, supaya akal kita jadi kuat, jadi teguh, jadi gagah dalam nak menghadapi peperangan dengan syaitan, hawa nafsu dan sifat mazmumah tadi. Jadi akal kita hendaklah dijaga dengan ilmu syariat. Akal kita ni hendaklah dijaga dengan ilmu akhirat. Jadi ilmu akhirat yang kita belajar ni, fiqahnya, tauhidnya, tasawufnya, tajwidnya, ilmu-ilmu inilah yang merupakan tentera dan pembantu akal, penolong akal dalam nak berperang dengan nafsu. Jadi bila kita belajar agama, makin banyak pengetahuannya, makin banyak kefahamannya, makin takut kepada Allah, maka di sinilah akan memberi kekuatan kepada akal kita dalam nak berperang dengan nafsu tadi dan syaitan tadi. Makin banyak ilmunya, makin banyak kefahamannya, makin kuatlah akalnya, makin selamatlah akalnya. Baru ada peperangan sengit. Akal, pembantu dia ilmu syariat, ilmu akhirat, dan satu lagi sifat mahmudah, sifat terpuji, sifat-sifat baik dalam hati dah ni. Jadi bila ada 3 benda ni pada kita, barulah peperangan tadi sengit. 3 lawan 3. Kalau tak tadi 3 lawan 1. Itu yang kita selalu jadi hamba nafsu tu, hamba syaitan tu. Nafsu ajak begini, okey, nafsu ajak begitu, okey. Tak ada nak berperang, tak ada nak berlawan, tak kuat nak perang. Nafsu kata, akal kata jumlah kita puasa, nafsu kata tak payah, nanti muda lagi. Okey, beres. Tak ada perang pun, turut semasa. Akal kata ni dah bulan Ramadan ni, marilah pakat-pakat kita jaga aurat sikit. Nafsu kata nanti dulu. Ikutkan. Anda buat tu, dia tak kuat nak perang, sebab akalnya tak ada penolong yang dinamakan ilmu tadi. Sebab tu wajib kita memelihara hati daripada sifat-sifat yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wajib mengenal sifat yang haram ada dalam hati dan wajib membuangnya. Wajib buang. Kalau sifat haram, walaupun kita semayang tapi kita simpan benda haram dalam hati kita, tetap kita tak mendapat redha Allah. Tak dapat redha Allah. Kita semayang, tahajud, puasa, qiyamul lail, tarawih, witir, dalam hati ada dendam, dalam hati ada dengki, dalam hati ada ujub riya, tak dapat. Jadi kita kena tahu supaya amalan kita tu selamat. Mengajilah, mengaji, belajar. Bagi masa supaya dapat belajar fardu ain. Yang sunat-sunat tak apa, tak belajar yang fardu ain tu. Sebab fardu ain ni nak pakai tiap hari. Akidahnya tak pakai, nak pakai tiap hari.
Akidah nak pakai tiap hari, syariatnya nak pakai tiap hari, tasawufnya nak pakai tiap hari. Kalau kita tak ngaji macam mana? Penat kita nanti. Ibadat kita, buang duit, buang harta buat ibadat sana sini, akhirnya Allah tak terima. Penat kita. Jadi kalau sayangkan ibadat, nakkan apa yang kita buat sekecil apa pun, nak nampak kebaikan-kebajikan yang selepas mati, besok belajar ngaji ya. Di situ nanti kita akan tahu. Di situ nanti kita akan tahu salah silap dalam ibadat yang kita buat. Kalau kita tak belajar, kita akan buat baik, membuta tuli buat baik. Berapa ramai orang yang suka bersedekah tapi tak solat? Berapa ramai orang yang suka bersedekah tapi tak solat? Apa jadi dengan sedekah dia, tuan-tuan? Itu maksud saya tadi, beribadat membuta tuli. Nak buat baik tapi tak tahu cara. Tengok orang buat baik, kita nak buat baik tapi cara kita tak tahu. Akhirnya orang lain buat baik dapat pahala, kita buat baik dapat dosa. Penat kita. Bazir duit, bazir tenaga, bazir masa buat ibadat, akhirnya di hari kiamat tak dapat apa yang kita buat, sebab cara buatnya salah. Sebab tu ulama pesan, mari belajar, mari mengaji, jangan tak belajar nanti rugi. Makan diri balik. Kesombongan kita tu makan diri kita balik. Kita merasakan kita macam dah tahu, dah pandai, dah bijak dalam bab ibadat. Itu yang menyebabkan kita tak nak belajar. Kita berasa aku terror, aku tahu dah buat ibadat. Imam Ghazali kata ibadat ni jalan yang paling bahaya gitu. Paling bahaya. Imam Ghazali kata, dia yang orang mahir dengan Quran, dengan hadis dan sebagainya, aulia wali min aulia illah, dia mengaku ibadat ni sangat payah, sangat banyak tipu daya dan perangkap. Tiba-tiba kita kata alah senang je. Nampak tak tu? Berapa ramai orang suka buat kebajikan tapi tak solat, tapi tak puasa. Allah tak terima solat kalau kita tak puasa. Allah tak terima puasa kalau kita tak solat. Dia gabung dua tu. Jadi macam mana kita nak dapat benda yang kita buat kalau dalam keadaan kita buat ibadat membuta tuli tadi? Jadi kita yang menyesal besok. Menyesal, ya Allah, kalau aku tahu dulu aku belajar, baru aku tahu ibadat aku begini. Tapi kita tak nak mengaji. Mengajilah. Allah tak larang kita cari harta kekayaan, cuma adjust waktu supaya yang fardu ain jangan tinggal. Tu je. Kita ngaji kerja malam, cari waktu siang mengaji. Kerja siang, cari waktu malam mengaji. Tak pedulilah ngaji tu. Tak dapat bertalaki online, pastikan betul lah online pun, asalkan dapat belajar yang fardu ain. Sebab fardu ain nak pakai. Ni kita datang bekerja ni, nak jadikan kerja kita ni ibadat pun kena ada ilmu. Kadang-kadang walaupun kita mencari rezeki yang halal, dia tak jadi kebajikan, tuan-tuan, dia jadi maksiat. Contoh, saya meniaga benda halal tapi niat saya nakkan duit sebab nak berseronok atas dunia, itu maksiat. Imam Ghazali kata tak dikira sebagai kebajikan perniagaan saya, sebab niat saya nak mencari rezeki yang halal tadi bukan untuk ibadat, untuk berseronok-seronok. Seronok-seronok ni ibadat tak? Berseronok-seronok ibadat tak tu? Dah. Jadi Imam Ghazali kata, barang siapa yang mencari rezeki yang halal tapi niatnya untuk berseronok-seronok, bermegah-megah, bermewah-mewah, maka itu bukan ibadat bagi diri. Sebab tu betulkan niat kita dalam mencari rezeki tadi. Betulkan, aku cari rezeki untuk ibadat. Tu sampingannya, barulah nak seronok-seronok, itu sampingan. Tapi niat cari rezeki tadi ibadat, supaya kita dan anak bini kita mudah nak dekat diri dengan Allah. Baru pekerjaan kita dikira pahala, diberi pahala. Saya bekerja pagi, petang, siang, malam, niat saya bila dapat rezeki saya nak enjoy. Adakah saya dapat pahala tak? Saya berniaga jual sayur, saya tanam sendiri, saya berniaga sendiri, tapi niat saya bila dapat rezeki ni saya nak enjoy. Ibadat tak tu? Macam mana? Kita mesti tahu mana ibadat yang mana bukan. Kalau tak, macam mana kita nak menyelamatkan diri? Macam mana kita nak pilih? Berseronok bukan ibadat.
itu sampingan. Ya, ibadat ni taat kepada Allah. Apa yang Allah suruh? Itu ibadat. Tapi kalau lebih-lebih, makan, contoh, makan menjaga nyawa. Makan makanan yang baik untuk menjaga nyawa, itu ibadat. Makan untuk menjaga kesihatan supaya boleh beribadat, itu makan tu ibadat. Tapi kalau saya makan supaya saya sihat dan untuk saya gunakan sihat buat maksiat, maka makan saya bukan ibadat. Saya makan sebab nak sihat. Sebab apa nak sihat? Sebab nak seronok buat maksiat. Maka ibadat saya, makan saya bukan ibadat. Kalau saya makan sebab nak sihat, kenapa nak sihat? Sebab nak buat apa yang Allah suruh, turut perintah Allah, baru jadi ibadat. Saya makan tapi nak berlebih-lebih, nak makan mewah-mewah. Adakah makan mewah-mewah tu ibadat? Jawabnya bukan, tu nafsu nama dia. Nampak tak Sebab tu penting ilmu ni, penting sangat-sangat ilmu ni, supaya kita boleh pastikan langkah-langkah kita tu tak sia-sia atas dunia. Belum terlambat lagi, ngajilah. Ngaji dekat sini, ini kelas-kelas tambahan aja. Ngaji, cari kelas betul-betul. Ikut masa kita lah, jangan ikut masa orang. Waktu kerja tak sama. Penting sungguh tuan-tuan. Bahaya sangat gitu. Bahaya sangat. Penat aja nanti. Penat gitu, menyesal gitu, nanti buat baik gitu Allah tak terima. Kita buat baik tapi Allah tak terima. Salah kita. Sebab kita buat tak seperti yang Allah suruh. Salah kita. Sedangkan banyak nasihat dah. Ni puasa kita ni. Nabi kata berapa ramai orang yang berpuasa tapi dapat penat, dapat lapar dahaga saja. Sebab apa? Puasa tanpa ilmu. Tapi mudah-mudahan insya-Allah, insya-Allah. Maka akal itu menyeru mengajak kepada kebajikan dan hawa nafsu menyeru kepada kejahatan. Maka sayugia bahawa tiada dilalaikannya. Jangan kita lupa maknanya. Ajakan nafsu tadi tu. Dan tambahan lagi bahawa kesalahan jantung itu lebih besar. Dosa maksiat hati ni lebih besar bahaya dia daripada maksiat anggota. Maksiat hati musibahnya lebih besar daripada maksiat anggota. Lebih besar lagi. Sekurang-kurangnya keras ia hati. Ni paling tidak kebinasaan dan kesalahan hati kita, paling tidak keras hati itu, paling tidak keras hati. Sifat keras hati itu paling tidak tu kebinasaan dan kejahatan. Merupakan satu kebinasaan, merupakan satu kejahatan, iaitu keras hati. Apa tanda-tanda keras hati? Macam mana kita nak tahu hati kita keras ke tidak? Makna hati di sini hati rohani, bukan hati jasmani tu, bukan yang belah nampak tu. Hati rohani, hati yang duduk dalam hati tu. Macam mana kita nak tahu apakah tanda-tanda hati kita keras? Tanda-tanda keras hati ialah tiada menerima pengajaran, tak suka dengan nasihat. Menyirap aja hati dengar. Nasihat orang boleh, tapi nak diberi nasihat tak boleh. Itu tanda-tanda keras hati. Keras hati, tak boleh dengar nasihat. Janganlah nak nasihat, janganlah nak tegur. Tak boleh dengar, tak boleh terima, tak boleh terima. Itu tanda-tanda keras hati. Kalau ada sifat macam tu dalam hati kita, pada kita, itu tanda-tanda hati kita keras lah tu. Jangan biarkan, sebab dia kalau keras ni biar, nanti lama-lama dia jadi mati hati. Bila mati hati, dia dah tak takut dengan Tuhan dah. Mati hati tak takut dengan Allah dah. Bila dah sampai peringkat mati hati, dia akan terdedah kepada benda-benda yang memurtadkan diri dia. Dia dah tak takut dah. Cakap ikut sedap mulut, buat apa ikut nak. Padahal benda yang dicakap, yang dibuat tu boleh merosakkan akidah. Tapi dah tak ada takut. Dah tak ada takut murtad. Dah tak takut rosak iman. Ikutlah apa nak cakap kan. Orang kalau takut, dia akan fikir, aku kalau cakap macam ni melayang iman aku. Aku kalau cakap macam ni binasa amalan aku. Aku kalau buat macam ni rosak akidah aku. Dia sebab ada takut. Sebab hati dia masih hidup lagi. Tapi kalau dah sampai peringkat mati hati, dia tak peduli lah. Ada aku peduli dengan Quran? Tengok. Kenapa boleh keluar perkataan macam tu? Ada aku peduli dengan Quran ke?
Sebab hati dah tak ada takut. Jadi sebelum mati hati, dikerah dulu. Sebelum mati hati, dikerah dulu. Hitam hati, kerah hati, mati hati. Dan kesudahannya kufur. Nampak tak tu? Dan kesudahannya kufur. Kerah hati ni kalau kita biarkan, kita tak nak bersihkan hati kita, tak nak taubat, tak nak buang penyakit-penyakit tadi, nanti lama kelamaan hati ni jadi mati dan membawa kepada kekufuran, jadi kafir, jadi murtad. Tak takut dah, neraka lah, dia tak peduli. Na'udzubillah min zalik. Cakap bukan main sombong lagi, neraka pun neraka lah. Allah bagi pening pun tonggang terbalik lah kita. Allah bagi sakit perut je, tonggang terbalik lah kita. Bagi migraine je, tonggang terbalik. Belum bagi api lagi. Mana hebat kita, mana kuat kita yang kata kita tak kisah dengan azab Allah. Itu hikmah Allah bagi kita sakit-sakit tu supaya mikir. Allah bagi sakit macam ni pun aku tak tahan, macam mana api. Baru migraine baru, bukan ada api dalam kepala kita. Migraine tonggang terbalik lah, tak tahan dah, mengadui, melalak, menangis lah. Baru migraine, belum api lagi. Ini duduk dalam api besok, di hari kiamat besok. Duduk dalam api, zahir batinnya api, luar ni api, dalam ni api, penuh dengan api neraka tu. Macam mana kita nak tahan? Kalau migraine pun kita dah tertonggeng, tonggang terbalik dah. Jadi kita ni lemah, kita tak kuat. Bila kita mengaku lemah tak kuat, maka usahalah untuk mentaati perintah Allah. Semoga kita diselamatkan oleh Allah dunia dan akhirat. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam wa ilmuhu wa atam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi. Allahumma rabbana fa'na bima 'allamtana rabbana 'allimna alladhi yanfa'una rabbana faqih lana wa qarabati lana fi dinina ma ahli qutri unsa wa dzakar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Astaghfirullah, la haula wa la quwwata illa billah.